selamat kembali ke Kupi-Kupi Go dan selamat datang ke episod pertama edisi khas Kupi-Kupi Go PRU 15. Ini adalah edisi yang akan bersiaran sehingga 19 November nanti, di mana kita akan membincangkan secara minda kritikal topik-topik PRU 15. Mungkin boleh dijadikan bahan rujukan untuk anda semua, khususnya pengundi muda, ada yang baru pertama kali mengundi. Kita teruskan dengan episod pertama edisi khas ini. Kita akan melihat pendedahan yang mengejutkan menjelang PRU 15. 4. Siapa pencetus idea Perikatan Nasional? Oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Ini didedahkan sendiri oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Agama Islam se-Malaysia PAS. Sebagai seorang tokoh politik legenda yang disegani, semestinya beliau memiliki kuasa untuk menyusun atur corak politik tanah air. Menurutnya, sekitar tahun 2019 dan tahun 2020, dialah yang bertanggungjawab menjadi pencetus idea dan penggerak untuk menubuhkan gabungan Parti Perikatan Nasional yang terdiri daripada UMNO BN, Bersatu dan beberapa pemimpin PKR yang lain. Keputusan ini dilakukan selepas dia melihat pelbagai ancaman terhadap hak keistimewaan orang Melayu Bumiputera dan juga agama Islam di dalam negara. Ini bercanggah dengan teras perjuangan PAS. Contohnya isu ISET pada tahun 2018 dahulu. Seterusnya PAS ingin beralih pada isu ISET. PAS menentang sekeras-kerasnya apa yang dinamakan ISET, ringkasan kepada Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Maka PAS memberi amaran yang sekeras-kerasnya. Jangan menyalahgunakan parlimen kerana kemenangan Pakatan Harapan. Ketahuilah bahawa mudah bagi PAS untuk mengerah berjuta rakyat di jalan raya. Sekiranya parlimen ini disalahguna untuk mengejar ISET yang tidak adil terhadap Islam dan rakyat Bumiputera. ISET ialah satu ratifikasi antarabangsa menyamaratakan hak untuk semua rakyat di dalam sesebuah negara. Kalau ini ditandatangani dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, maka Melayu dan Bumiputera akan hilang hak keistimewaan. Ini juga akan mengancam apa yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Abdul Hadi dan juga melihat nilai teras parti-parti komponen Perikatan Nasional, boleh disimpulkan yang Perikatan Nasional ialah gabungan parti dengan filosofi politik jenis konservatif. Ini bermaksud mereka mahu mengekalkan nilai masyarakat mengikut cara tradisional, sementara mereka tidak bersetuju dengan filosofi politik Parti Pakatan Harapan yang bersifat progresif dan terbuka, yang mahu memodernkan negara mengikut cara baru, seperti juga di negara progresif yang lain. Usaha Perikatan Nasional ini berhasil bila mereka berjaya menubuhkan kerajaan pada 29 Februari 2020 melalui rundingan tertutup yang dikenali sebagai langkah Sheraton, bila Parti Bersatu keluar dari Pakatan Harapan dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menjadi Perdana Menteri. Bercakap pasal keluarnya Bersatu dari Pakatan Harapan, ini membawa kita kepada pipe bomb ataupun pendedahan seterusnya, iaitu 3. Siapa dalang Bersatu keluar dari Pakatan Harapan? Pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini didedahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bila dia membuat kenyataan yang idea asal untuk bersatu keluar dari Pakatan Harapan dicetuskan oleh Tun Mahathir sendiri. Semuanya bermula pada 29 Oktober 2022 bila Tun Mahathir membuat kenyataan yang Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengkhianati dan menikam belakangnya dengan membawa Parti Bersatu keluar dari Pakatan Harapan dan bergabung dengan parti lawan, iaitu UMNO. Tan Sri Muhyiddin cuba menafi yang dia pengkhianat yang terlibat dengan langkah Sheraton dan cuba kaitkan dengan saya. Walhal, kembalinya Tun Mahathir ke dunia politik Malaysia adalah untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional yang beliau anggap sebagai golongan kleptokrat. Mana mungkin dia akan bergabung semula dengan UMNO dan membelakangkan Pakatan Harapan yang menyokong dia menjadi Perdana Menteri semula. Ini dilihat sebagai satu pengkhianatan untuk tokoh politik legenda Tun Mahathir. Disebabkan kecewa dengan keputusan Majlis Tertinggi Bersatu, dia memutuskan untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri
dan menubuhkan parti baru dikenali sebagai Gerakan Tanah Air. Kenyataan Tun Mahathir ini memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjawab tuduhan tersebut pada 30 Oktober 2022 dengan mendedahkan yang Tun Mahathirlah yang memulakan gerakan untuk bersatu keluar dari Pakatan Harapan. Sebab itu saya tak boleh tahan dulu. Saya tak boleh tahan. Tuhan Maha Besar menyelamatkan keadaan. Kita beritahu Tuan Mahathir, sir, we have to leave. Tapi bila saya buat begitu, dia kata, engkaulah pengkhianat. Saya kata, pengkhianat apa? Saya bertindak kerana mereka mengkhianati hak Melayu Islam dalam negara kita, dan saya tidak reda untuk bersama untuk mengkhianati bangsa, agama dan negara. Tak boleh kita korban. Saya tinggalkan dia. Ini disebabkan sekitar tahun 2019 ramai pihak yang menggesa Tun Mahathir untuk segera meletakkan jawatan dan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Walaupun begitu, Tun Mahathir telah mengubah fikiran di saat terakhir dan membatalkan niatnya untuk membawa Bersatu keluar setelah dia mendapat sokongan penuh dari Pakatan Harapan untuk terus kekal menjadi Perdana Menteri. Keengganannya untuk meneruskan rancangan ini boleh didengari di rakaman suara tersembunyi yang dibuat semasa perjumpaan bersatu pada tahun 2020. Tun Mahathir kemudian menafikan tuduhan ini dengan memuat naik satu lagi kenyataan, mengatakan walau apa yang terjadi, akhirnya bukan dia yang menubuhkan kerajaan tebuk atap dan menjadi Perdana Menteri, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Siapa yang jadi Perdana Menteri pintu belakang dan tebuk atap? Bukan saya, tapi Muhyiddin Yassin. Seterusnya, kita lihat satu pendedahan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, iaitu permintaan Zahid dan Najib yang ditolak. Didedahkan sekali lagi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin beberapa hari selepas dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi datang berjumpa dan meminta bantuan terhadap kes mahkamah yang sedang berlangsung. Tun Muhyiddin Yassin kemudian enggan untuk membantu, malah menyuruh Datuk Seri Zahid untuk pergi ke mahkamah dan lawan. Tan Sri Muhyiddin juga mengatakan yang mahkamah adalah satu badan kehakiman yang bebas. Dia sebagai Perdana Menteri tidak akan campur tangan. Bila permintaan Datuk Seri Zahid Hamidi tidak dipenuhi, muncullah konspirasi mengatakan yang dia membawa segelintir pemimpin UMNO yang lain untuk menarik balik sokongan mereka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara langsung memaksa Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan. Walau bagaimanapun, cakaplah apa tentang tokoh politik legenda Tan Sri Muhyiddin Yassin, integriti beliau tidak boleh dinafikan. Di bawah pimpinannya, tanpa dia bersikap bias ataupun melindungi pemimpin korup, kita melihat banyak pemimpin-pemimpin korup yang dibicarakan di atas pelbagai kesalahan. Dialah yang lantang bersuara menentang ketidakadilan pentadbiran Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2015 dahulu sehingga dipecat. Bukan itu sahaja, di bawah pimpinannya juga, kerajaan dapat membendung penularan COVID-19 sehingga dipuji oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tidak lupa juga bantuan yang disalurkan kepada rakyat sebanyak 580 bilion ringgit. Walaupun begitu, ada setengah rakyat yang berpendapat dia mengorak langkah yang salah bila membawa Bersatu keluar dari Pakatan Harapan dan bekerja sama dengan pihak lawan, secara langsung mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat semasa PRU ke-14 dahulu. Pendedahan terakhir ialah konspirasi Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi, dibuat oleh Datuk Seri Tajuddin. Pendedahan ini pula memberikan gambaran sempurna penyokong di bawah berlawan, pemimpin di atas berkawan. Didedahkan oleh Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman setelah dia digantung dari jawatan anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Menurut beliau, ada kerjasama rahsia di antara Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya lagi, walaupun Presiden Parti UMNO Datuk Seri Zahid lantang di atas pentas melaungkan No DAP, No Anwar, menggesa rakyat menolak Pakatan Harapan, tapi sebenarnya dalam diam, dia menyokong Datuk Seri Anwar sehingga tahap menandatangani akuan bersumpah menyokong. Oh, no DAP, no DAP. Come on. Saya saksi hidup. Faham tak saksi hidup? Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun
Gesa-gesa dia, gesa-gesa. Saya tak nak. Saya kata saya tak nak. Kan? Tapi, dah setelah sekali, dah sampai nak bermasa muka apa itu gini, saya sign jugalah. Ni, sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Menurutnya lagi, dia menjadi saksi hidup pemimpin-pemimpin UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Zahid Hamidi menandatangani akuan bersumpah yang telah dihantar ke istana menyokong Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini menimbulkan satu persoalan. Adakah Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai hubungan diplomatik aka konspirasi di antara parti yang dirahsiakan daripada pengundi? Adakah pendedahan ini ada kaitan dengan audio perbualan mesra di antara mereka? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. Don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. I tengok ucapan ni bagus. And then you have to mention MT. And then end of course lah kita nak finish again. Tapi kalau you dah fikir mandat tu okey lah. Cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja. Sebab dah solid dah tu. Mudah. Bukan itu sahaja. Menurut bekas Setiausaha Agung UMNO, Tan Sri Datuk Anwar Musa, dia yakin 101% itu ialah suara Zahid dan Anwar dan dia yakin terdapat kerjasama rahsia di antara dua pemimpin ini. Saya sangat berkeyakinan bahawa sebenarnya memang ada perhubungan, engagement, perhitungan, gunalah istilah apa sajalah. Nak boleh guna konspirasi kerana suruh bunyi sedap lagi, ya. Antara Presiden UMNO dengan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Termasuk tentang surat yang Presiden UMNO tanda tangan pun juga dinafikan, dikatakan palsu. Pendedahan Datuk Seri Tajuddin dan Tan Sri Anwar Musa ini membuatkan rakyat tertanya-tanya, adakah sesuatu yang disembunyikan dari rakyat dan pengundi? Adakah rakyat terlalu buta untuk melihat mereka sedang ditipu? Adakah perjuangan ini perjuangan untuk memperjuangkan seseorang ataupun untuk memperjuangkan parti? Terima kasih kerana menonton. Itu adalah episod pertama edisi khas PRU 15. Macam yang saya cakap tadi, akan lebih banyak lagi topik-topik berkenaan PRU yang saya akan rungkaikan dari sudut pandangan kritikal yang boleh dijadikan rujukan untuk anda semua. Pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Edisi khas PRU 15 di Kopi-Kopi Go akan bersiaran sehingga 19 November. Jadi pastikan anda subscribe ataupun like kami di social media. Dan saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go, menarik setiap hari.